Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وحسبنا الله ونعم الوكيل. وبعد. أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih mengurniakan kepada kita dua nikmat. Nikmat yang paling besar di dalam kehidupan ini ialah nikmat iman dan juga nikmat Islam. Dan Allah Ta'ala masih lagi memberikan kesihatan tubuh badan yang baik kepada kita untuk sama-sama kita datang ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menunaikan solat fardu subuh secara berjamaah, dan memilih kita juga untuk sama-sama berada di dalam majlis ilmu pada pagi ini yang mudah-mudahan moga-moga dengan berterusan usaha kita di dalam menghadirkan diri dalam majlis ilmu ini termasuk di kalangan hamba-hambanya yang bersegera di dalam melakukan amal kebaikan dan tidak menangguh-nangguhkan kebaikan tersebut. InsyaAllah pada pagi ini menyambung siri kuliah pengajian kita di surah Ad-Diniyah. Kita menggunakan kitab Rasul Mulia, Umat Mulia, Akhlak Mulia, koleksi kisah ulama-ulama silam yang kaya dengan pendidikan akhlak. Pada siri kuliah yang lalu kita telah bincang pada bab yang kedua bab yang kedua yang bertajuk celaan yang membakar semangat. Kisah satu orang tokoh yang terkenal di Mesir, iaitu Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, satu orang faqih dalam mazhab Hambali dan juga satu orang yang alim dalam ilmu hadis yang diberi gelaran sebagai Al-Hafiz. Kisahnya kita telah bincang dan baca pada siri kuliah yang lalu. Kita sambung pada pagi ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dia kata pada saat penuh emosi ini dihadapkan dua pilihan yang siap untuk diambil. Apa yang kita pilih biasanya ditentukan oleh jiwa kita sendiri. Baik, kita bincang berkaitan dengan celaan yang membawa kepada semangat, yang boleh membakar semangat. Bila orang cela kita, rupanya dengan celaan itu boleh membakar dan membawa semangat kita. Orang kata dekat kita, orang cela kita, orang hina kita, kita sabar dan kita tidak marah. Walaupun dalam masa yang sama kita boleh bila-bila masa saja kita boleh melepaskan kemarahan tersebut, tapi kita sabar. Kita sabar.
Dia ada dua pilihan. Dia kata pilihan yang pertama adalah merubah kemarahan itu menjadi dendam. Dia menyimpan kemarahan tadi, dia ubah kemarahan tadi jadi dendam, dan dia simpan dalam hati. Dendam ni mana disimpan dalam hati, dan dia menunggu saat yang tepat, yang sesuai untuk dia laksanakan, dan ia menanti dengan penuh waspada pada masa yang sesuai, masa keemasan, untuk membalas sakit dalam hati dia tadi oleh kerana dendam yang disimpan dengan pelbagai perbuatan, dan yang bukan sahaja merosakkan orang lain, bahkan juga diri sendiri. Itu pilihan pertama. Dia nak marah, dia ubah kemarahan tadi jadi dendam, disimpan. Dan tuan-tuan sekalian, sikap ini menjadi pilihan bagi orang yang berjiwa kotor. Sebab itu amalan kita bila jadi baik, kita kena pastikan panca indera kita, anggota tubuh badan kita yang lain menjadi elok baik, insya-Allah ibadah kita akan jadi elok dan sempurna. Kena jaga mata kita, telinga kita, apalagi mulut kita. Ini tambah lagi tangan kita hari ini pun kena jaga. Selain daripada panca indera tadi, hari ini zaman serba canggih, zaman media sosial, zaman viral, tuan-tuan sekalian. Hari ini benda kejahatan boleh dilakukan hanya di hujung jari, menyebarkan fitnah, berita-berita yang palsu melalui WhatsApp, Facebook dan sebagainya, hanya dengan mengguna jari. Tuan-tuan sekalian, kita kena pastikan anggota-anggota ini dipelihara, dijaga dengan baik. Jadi bila hati yang elok, hati yang bersih, insya-Allah tubuh badan yang lain akan jadi elok dan baik. Karena ini berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, wa inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam tubuh badan kita semua, dalam jasad ni ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kulluh. Bila mana daging ini dia elok, bagus, salahal jasadu kulluh, maka keseluruhan anggota yang lain akan jadi elok dan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Dan apabila dia rosak, dia tak elok, semua anggota tubuh badan yang lain akan jadi tak elok. Ala wahya al-qalbu, dan itulah hati. Karena hati ini tempat penilaian dan tempat pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati dan dalaman kita elok bagus, insya-Allah luaran kita yang zahir juga akan jadi elok dan bagus. Tapi kalau dalaman kita ada masalah, hati kotor, kerana kesan dosa yang begitu banyak yang dilakukan, mungkin barangkali akan menyebabkan kita jadi malas, rasa berat sekali untuk nak melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mampu baca Quran setiap hari, kita sebulan sekali, belum tentu untuk membaca Al-Quran. Kalau hati ni jadi berat oleh kerana banyaknya dosa kita. Orang lain mampu sedekah setiap hari, subuh RM1 bagi, tak banyak pun, tapi RM1 setiap pagi dia bagi istiqamah. Kita pun belum tentu nak bagi setiap hari, walaupun RM1, wahal duit banyak, tapi kita tak mampu nak bersedekah. Jadi kebaikan tadi kita jadi susah, jadi berat. Rumah kadang-kadang bersebelahan dengan surau masjid, tapi kaki tak pernah sampai ke rumah Allah. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala tak mengizinkan, bila Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberi pertolongannya kepada hamba itu, kita tidak mampu untuk melakukan kebaikan. Sehingga dalam kita nak buat baik, tuan-tuan sekalian, kalau Allah Ta'ala tak izinkan, tak berikan kekuatan kepada kita, kita tak mampu nak zikir pada Allah. Sebab tu dalam doa kita minta, Allahumma a'inni ala zikrika.
Ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu. Nak ingat Tuhan pun kita minta tolong pada Allah. Karena kalau Allah Ta'ala tak tolong kita, kita tidak mampu untuk mengingati Allah Azza wa Jal. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika. Ingat Allah pun kena minta tolong pada Allah. Nak bersyukur juga pun kena minta tolong pada Allah. Allahumma a'inni ala dhikrika wa syukrika. Dan bantulah aku untuk mensyukuri segala nikmat pemberianmu. Tuan-tuan sekalian, Allahu Akbar, subhanallah. Syukur ni begitu luas. Kita tengok berapa banyak nikmat kurniaan yang Allah Ta'ala telah berikan kepada kita semenjak kita dilahirkan sampailah pada saat ini, pada detik ini kita hidup dalam keadaan rahmat dan kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu banyak kepada kita. Kita nak memikirkan tentang soal ujian musibah yang menimpa kita, susah kita, tapi kita kena ingat ada orang yang lebih susah, yang lebih dahsyat. Kita komplain makan tak sedap, tapi makan kita mewah, kita memilih. Tuan-tuan sekalian, kita tengok sahabat-sahabat kita. Saya pergi tengok sendiri di kem-kem pelarian di Syria, tuan-tuan, maka sangat susah dan daif. Kita tengok dalam keadaan yang menyedihkan. Di kem-kem pelarian, makanannya macam mana, pakaiannya duduk dalam keadaan kesejukan. Kita hidup senang dan mewah, makan kita sedap, tuan-tuan. Mereka nak boleh makan nasi, nak boleh makan daging ni belum tentu lagi. Bila kita bawa pi bagi makanan, bawa daging, makcik ni menangis. Dia kata, kami dah lama dah tak pernah makan daging. Kita hampir setiap hari makan daging, ayam, makan makanan mewah. Kita masak sedap, paksa anak suruh makan, anak tak mau makan. Tuan-tuan sekalian, sahabat-sahabat kita di sana tak ada makanan nak makan, kita ada makanan tak nak makan, pilih pula. Tuan-tuan sekalian, sebab tu nak bagi tahu kita ni kadang tak bersyukur banyak kita. Tuan-tuan sekalian, nak suruh syukur pada Allah kerana nikmat Allah Ta'ala bagi ini terlalu banyak kepada kita. Jadi bila hidup kita dalam keadaan selesa, kadang-kadang juga ia merupakan satu ujian juga. Ada orang dengan kesenangan, dengan keselesaan, dengan kekayaan ini yang menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kata kesenangan, kekayaan itu salah, tapi kalau kita tak pandaikan urus benda perkara tersebut, yang akan menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana miskin, susah, ujian, dan kaya pun juga ujian. Dan sebenarnya ujian kaya itu lebih susah untuk kita nak menghadapi, lagi berat, lagi susah. Waktu susah dulu nampak jugalah mai datang masjid surau, jumpa kawan-kawan ni duk cerita, nanti kalau aku jadi kaya, mai jumpa aku, minta apa saja aku bagi. Tu dia punya janji-janji manis. Tuan-tuan sekalian, ni nak pilihan raya lagi kan, janji-janji manis akan keluar, tuan-tuan sekalian kan. Tapi bila dah dapat kuasa, bila dah jadi kaya, kita pun cari balik member yang janji dengan kita dulu. Dia kata, kalau aku dah jadi kaya, hampa mai jumpa aku, minta apa saja aku bagi. Bila dah jadi kaya, kita pergi minta, dia nak bagi. Tuan-tuan sekalian, lupa dah hang siapa, dia dah lupa dah. Nampak tak? Itu juga ujian. Dulu duk nampak mai surau masjid sembahyang jemaah ni tak tinggal. Bila dah jadi kaya sikit, dia mula sibuk dah. Dia mula sibuk dengan harta dia, projek dia yang berjuta-juta, harta di dalam negara dan di luar negara. Bak Ismit Ulam Raja, tuan-tuan sekalian, dia punya harta yang begitu banyak, yang akhirnya menyebabkan dia jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebab itu Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Janganlah kamu menjadi anak-anak kamu dan harta benda kamu
amwalukum wal auladu an dzikrillah. Harta kamu dan anak-anak kamu jauhkan kamu lalai daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh menjadi penyebab kita lalai daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala, anak dan juga harta. Ini adalah fitnah. Yakni fitnah di sini maknanya satu ujian yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada siapa sahaja, muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan sikap ini kita menjadi satu pilihan bagi orang yang berjiwa kotor dan hina, celaan dan makian yang ia dengar bukan sahaja merosakkan hatinya, malah juga boleh merosakkan masa depan. Yang kedua, pilihan yang kedua, ini ciri-ciri orang yang baik, orang-orang yang beriman, yang bertakwa. Tadi ciri-ciri orang yang tak baiklah suka simpan dendam dalam hati. Dia marah juga, tapi dia marah dan dia simpan dendam dalam hati itu. Dia tunggu masa je. Bila-bila masa dia nak balas balik. Pilihan yang kedua, menyimpan kemarahan itu dalam hati lalu merubahnya menjadi pembakar api yang api semangat untuk memperbaiki diri. Ini kita tengok di sudut yang baik. Tetapi walaupun orang kata dekat kita hina ni, siapa suka, kita pun rasa marah orang nak kata dekat kita. Tapi tak bagi kata, kita tak boleh halang mulut dia. Atau nak pergi pegang mulut dia, tutup, mangga dekat mulut. Tak boleh kita nak halang mulut orang. Dia nak kata dekat kita, apa hak dia nak kata, ikut suka dia. Dan kita ni bukan semua orang suka dekat kita. Ada orang tak suka kan, mungkin barangkali hak tak suka lebih banyak. Tentu sekalian, macam-macam. Orang nak menjatuhkan satu orang ni hari ni boleh buat macam-macam, tentu sekalian. Hari ni saya tengok kita dalam masyarakat ni ada satu fenomena yang tak cukup cantik, tentu sekalian, tak bagus. Terutama di kalangan ugamawan, ustaz-ustaz penceramah sendiri. Dia mai duk ambil video, cut video dia pergi belaga dengan sama-sama penceramah ustaz ni. Jenis apa tak tahu, tentu sekalian. Lepas tu mai seorang lagi dia buat ulasan pula. Jadi trend dalam YouTube hari ni, tuan-tuan sekalian. Orang suruh pergi mengaji, dengar kuliah habis-habis tak mau. Lepas tu duk pergi ambil sedutan kuliah penceramah, hak sikit-sikit tu dia ambil saja nak belaga. Ustaz ni kata macam ni, tak boleh main. Hak ni ustaz ni kata, pekat duk berlawan, tuan-tuan sekalian. Masyarakat duk tengok orang agama sendiri, di kalangan para penceramah, ustaz-ustaz duk bergaduh, tuan-tuan sekalian. Tak selesai masalah. Tak selesai masalah. Bagi berjumpa bincang elok, benar hak boleh settle jumpa saja, duk pergi cerita dalam Facebook, duk jadi panjang. Sat lagi orang hak nu mai pakat komen, hak ni dia ada pengikut dia, hak ni ada pengikut, pakat duk bergaduh, keluar kata-kata yang tak cantik. Tak selesai masalah, tuan-tuan sekalian. Itu saya sebut tadi, dosa yang dilakukan dengan tangan itu lebih banyak hari ini. Dosa yang dilakukan dengan tangan. Type, tulis, fitnah, maki, cela orang dan sebagainya. Hari ini menggunakan tangan. Bukan sekadar mulut, hari ini menggunakan tangan. Orang yang beriman bila mana dia dicela, dihina, dia simpan kemarahan itu dalam hatinya. Dalam hatinya. Lepas tu orang yang dapat menahan kemarahan ini, Quran sebut wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mampu untuk menahan kemarahan. Dia mampu untuk melepaskan kemarahan itu bila-bila masa. Tapi dia tahan, sabar. Dia jenis orang dengan main mengaji, dengan kuliah, dia bagi ustaz tu pesan, kalau marah, sabar. Siapa yang dapat menahan, man kadhama ghaidhan, Nabi kata, siapa yang dapat menahan kemarahan dalam masa yang sama, dia boleh melepaskan kemarahan itu. Esok dia hari akhirat, Allah Ta'ala panggil dia di hadapan semua makhluk. Panggil dia, suruh pilih mana-mana bidadari yang dia suka ambil. Nak bidadari tak? Nak? Nak. Semua nak hangguk. Pilih mana-mana bidadari nak, ambil. Tunggu lagi. Itu balasan bagi orang yang menahan kemarahan, menahan diri daripada marah. Dan celaan memang menyakitkan, namun ia menyedarkan kita kepada kekurangan diri yang mesti diperbaiki. Tuan-tuan, bila orang nasihat, tegur kita,
Alhamdulillah Allah Ta'ala hantarkan satu orang untuk memperbaiki kesilapan kita. Tapi masalah kita hari ini ada orang yang tak boleh ditegur dan dinasihati. Oh, melenting tuan-tuan sekalian. Tak kira lah hang ustaz ke hang siapa ke, tapi kalau benda tu benda yang salah, orang perbetulkan, terima, baiki diri, buat bagi elok. Dia bila jemaah komplain, kata ni ada kesilapan sekian-sekian, imam ustaz ni ada baca salah, dia kata panggil jemaah tu, mana hak main komen tadi, siapa dia? Oh, pergi tanya pula siapa hak tegur dia. Nampak tak? Jenis tak boleh nak terima nasihat, teguran daripada orang lain. Yang jenis ni pi mana, duk mana pun susah. Kalau jenis susah nak terima nasihat, orang tak boleh tegur langsung, payah tu. Dia takkan boleh hidup dalam masyarakat macam ni. Sebab hidup kita memang bermasyarakat. Kita duduk dalam satu taman, bermasyarakat. Kita duduk dalam surau berjemaah, bermasyarakat. Bila ada salah silap, orang tegur, alhamdulillah, kita baiki diri dan terima kasih kerana ada orang yang sanggup menasihati dan memperbetulkan kesilapan yang kita lakukan. Tentu sekalian, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan hati daripada membiarkan kekurangan tersebut tetap berada dalam dirinya sehingga mengundang berbagai celaan lain sepanjang hidupnya. Dan sikap seperti inilah yang menjadi pilihan orang-orang yang bersih hati, orang yang berhati bersih dan berjiwa luas, berlapang dada. Ini orang yang bagus. Celaan mendorong orang seperti ini menjadi insan yang lebih baik dan lebih sempurna, dan ia bertekad untuk berubah. Celaan tersebut menjadi penyebab untuk meraih pujian di kemudian hari, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Maka sikap seperti inilah yang menjadi, Allahumma shalli ala Muhammad, pilihan tokoh-tokoh besar dunia Islam, seperti yang berlaku kepada diri Abu Ja'far al-Imam At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita nak bawa contoh-contoh di kalangan tokoh-tokoh Islam yang hebat dalam sejarah, dengan kritikan, hina dan cela tadi yang menyebabkan mereka bangun jadi insan yang lebih hebat. Selain daripada Al-Imam At-Tahawi yang kita sebutkan ini, tentu sekalian, catatan kitab ini, dia kata, saya banyak sekali menemukan tokoh Islam yang lain juga yang merubah celaan menjadi semangat. Salah seorangnya ialah Abu Bishr Amr bin Uthman bin Allahumma salli ala Muhammad bin Qambar, yang terkenal dengan gelaran Sibawayh. Tuan-tuan kalau mengaji bahasa Arab, dalam ilmu nahu, Sibawayh ini memang terkenal dengan kepakarannya, yang disebut sebagai Imamun Nuhat, imam bagi ulama nahu yang cukup hebat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang yang pertama yang membentangkan ilmu nahu ni, bila kita sebut Sibawayh, ingat dulu kalau kat sekolah, kalau yang pandai bahasa Arab, mengaji nahu, boleh i'rab semua, kita panggil dia ni Sibawayh. Kira hebat lah, hebat. Sibawayh ni tu sekalian, cerita dia, dia wafat pada tahun 180 Hijrah. Setiap orang yang pernah belajar bahasa Arab, dia kata pasti mengenali nama ni. Hak mengaji bahasa Arab kalau tak kenal nama Sibawayh ni, yang mengaji bahasa Arab dia akan tahu, kenal siapa Sibawayh. Dan beliau adalah satu orang ulama nahu, Imamun Nuhat, yang memberi sumbangan tak ternilai dalam perkembangan Allahumma salli ala Muhammad bahasa Arab, hingga namanya hidup sehingga hari ini. Walaupun tuan dia dah tak ada, meninggal, tapi jasanya, kitab-kitab karangannya dibaca dan dipelajari. Dan setiap seperti Imam At-Tahawi, Sibawayh juga hanyalah satu orang pemuda yang biasa. Dia satu orang pemuda yang biasa. Satu hari cerita dia, apabila beliau belajar hadis kepada Imam Hamad bin Salamah di Basrah di Iraq, dan beliau tersilap membaca sebuah kata yang terdapat di dalam hadis tersebut, yang mana sebuah lafaz
perkataan yang seharusnya dibaca dengan mansub. Dalam ilmu nahu, bila sebut mansub ini baca dengan baris fathah, baca dengan baris fathah, tapi dia tersilap, dia baca dengan baris marfu' dhammah. Bila mengaji bahasa Arab, betul sebab tu saya selalu sebut dan ingatkan, bahasa Arab ini dia sangat sensitif di sudut perubahan baris dan huruf. Dia boleh mengubah makna. Semalam kuliah satu tempat, ada jemaah cerita, imam sendiri pun ada baca salah. Bukan nak cerita pasal keburukan imam, tapi benda yang salah yang kita nak perbetulkan. Bila dalam qunut kita sebut wasrif anna tu, wasrif, dia tak baca dengan huruf sad, asalnya wasrif sad, tapi washrif, itu berubah makna. Beza huruf sad dengan shin. Wasrif ni palingkan kami. Washrif, syaraf ni makna mulia. Itu beza tu sekalian. Dua perkataan ubah satu huruf boleh berubah makna. Dalam bahasa Arab kita baca kaedahnya jaa Muhammadun. Tuan, kalau tak ngaji bahasa Arab kita ikut suka nak baca jaa Muhammadan, tapi tak betul di sudut kaedahnya. Jaa Muhammadun mesti baca dengan baris dhammah. Tuan tak boleh baca jaa Muhammadin. Ikut sukalah nak baca macam mana. Memang ikut suka hang, tapi tak betul kan? Di sudut kaedahnya. Kerana dia boleh mengubah makna. Jadi jaa Muhammadun kita baca, dia ada fi'il dengan fa'il. Fa'il hukum dia marfu' mesti baris dhammah. Satu. Yang kedua kita baca pula, nak baca dengan baris fathah. Kita kata ra'aitu Muhammadan. Tuan tak boleh baca ra'aitu Muhammadun, salah. Orang mengaji nahwu bahasa Arab, ni salah ni. Tak boleh baca ra'aitu Muhammadin. Ra'aitu Muhammadan, aku telah melihat Muhammad. Ra'aitu fi'il fa'il Muhammadan, jadi maf'ulun bih. Di sudut i'rab maf'ulun bih kena baca mansub baris fathah. Kasrah pula baca marartu bi Muhammadin, baca dengan baris kasrah. Tak boleh baca marartu bi Muhammadan, marartu bi Muhammadun, salah. Tak kira, ada kaedahnya. Jadi si bawah ini siapa dia tersilap baca satu baris, satu lafaz yang sepatut baca dengan baris dhammah, tapi dia baca dengan baris fathah. Maka tok guru dia Hamad ni pun mengherdiknya di hadapan orang ramai. Malulah. Dan beliau kata, engkau keliru wahai si bawai. Itu kira cantiklah, berlapiklah bahasa tu. Kalau kita hang bodoh tu ya, habis lah. Kata bodoh tu kasar lah. Dia kata hang tersilap, dia kata hang keliru. Okeylah, ayat tu dapat berlapik. Kalau dia terus kata kita tak cerdik, kita pun tak sah. Kita engkau keliru wahai si bawai. Lepas daripada tu, bila Hamad kata kepada dia herdikan tadi yang memberi kesan yang mendalam kepada hati si bawai, dan beliau rasa malu. Rasa satu orang manusia yang biasa, siapa tak malu? Tambah ditegur di dalam khalayak ramai, tuan-tuan sekalian. Dia rasa malu, dia rasa marah. Tapi dalam hati dia berazam dan dia tekad, dia kata, aku akan menuntut sebuah ilmu yang dapat menjagaku daripada kesalahan dan kesilapan orang lain. Akhirnya dengan teguran tadi menyebabkan dia jadi semangat. Lalu beliau mendatangi ulama nahwu yang terbaik pada zaman itu, ialah Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad, untuk belajar semua ilmu yang berkaitan bahasa Arab. Tuan nak mengaji bahasa Arab, kena kuasai ilmu nahwunya, ilmu sarafnya. Tuan kena menguasai ilmu balaghah. Yang mana dalam ilmu balaghah ada ilmu bayan, ilmu ma'ani, ilmu badi', dan tuan kena kuasai ilmu mantik. Ini banyak ilmu nak kena kuasai dalam kita nak mempelajari bahasa Arab. Jadi dia kuasai semua ilmu ini. Beliau belajar dengan sungguh-sungguh hingga beberapa lama kemudian akhirnya tuan sekalian namanya dikenali sebagai satu orang tokoh yang sangat hebat, tokoh bahasa Arab terkemuka di dalam sepanjang sejarah. Jadi satu orang yang sangat hebat hanya dengan teguran, celaan daripada guru dia tadi. Dan kisah ini tuan sekalian, kata tuan kitab kita, saya lalui apabila membaca kitab nahwu karangan Imam Ibn Hisham Al-Ansari.
kitab yang bertajuk Mughnil Labib, Mughnil Labib Al-Kutub Al-A'arib. Ini kitab nahwu yang masyhur juga, kitab Mughnil Labib, dalam majlis yang disampaikan oleh Syekh Usamah Ar-Rifai di Syria satu ketika dahulu. Kemudian contoh ulama yang lain, Ibnu Sina. Ibnu Sina, Allahumma salli ala Muhammad, dalam kitab Lataiful Minan wal Akhlaq yang dikarang oleh Al-Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, beliau menukil daripada Imam Taqiyuddin As-Subki yang menceritakan tentang kisah Abu Ali Ibnu Sina, satu orang falsafah Islam dan satu orang yang sangat pandai, sangat jenius, tuan-tuan sekalian, satu orang yang bijak. Satu hari ada satu orang mencela Ibnu Sina kerana beliau tidak hafal Quran. Orang kata Ibnu Sina ni walaupun dia cerdik, hebat, tapi dia ni tak hafal Quran. Setelah dia mendengar celaan itu, lalu Ibnu Sina pun menjadi jadi malu dan rasa marah, lalu menyebabkan terdorong untuk menghafal seluruh Al-Quran, dan beliau melakukannya hanya dalam satu malam. Tuan-tuan, boleh hafal Quran satu malam? Tuan-tuan nak percaya tak percaya, ni terpulang hak ni, hak cerita dalam buku ni. Hafal Al-Quran 30 juzuk, bukan hafal juzuk 30, itu beza. Faham tak? Hafal 30 juzuk dengan hafal juzuk 30 itu lain, sangat berbeza tu sekalian. Padahal sebelum itu beliau hanya hafal surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, Al-Fatihah, hafal surah ni, tapi oleh kerana dorongan tadi menyebab dia semangat, dia boleh hafal Al-Quran tu sekalian. Jadi dia kata, tuan kita ni kata, bagi kisah ni sangat mengagumkan, bahkan terlalu luar biasa sehingga sukar untuk dipercayai. Namun Allah yang lebih tahu tentang kesahihan kisah ini. Akhir sekali itu sekalian, celaan sebagai ubat, pujian umpama racun. Imam Al-Ghazali di kitab Ihya berkata, seringkali manfaat yang kita perolehi daripada celaan orang-orang yang memusuhi kita lebih banyak daripada manfaat yang kita perolehi daripada teman-teman yang selalu puji kita. Puji dia disebut benda baik, tapi kalau orang tegur kita, orang cela kita benda hak tak baik, benda hak tak elok, benda hak salah kita buat, kita baiki diri. Kalau tak ada orang duk tegur kita, orang puji kita saja, masalah juga tu sekalian. Duk rasa diri betul, padahal baca dalam solat pun salah lagi, tak ada orang berani tegur, tuan-tuan sekalian. Contoh. Dan pujian jauh lebih bahaya daripada celaan. Pujian tadi memang manis, namun mengandungi racun yang boleh menyebabkan rosaknya hati seseorang. Semakin terbiasa seseorang itu mendengar pujian, semakin hatinya tertutup daripada kebenaran. Dia rasa seronok, jadi biskut Mary kembang, syok sendiri, tuan-tuan sekalian. Dia rasa syok orang duk puji dia. Pada saat itu tidak akan pernah tersedar daripada kekurangan diri, apatah lagi tergerak untuk berubah dan memperbaiki diri. Ternyata seorang yang sangat hina di mata Allah, Allah membiarkannya tenggelam di dalam pujian. Sebaliknya, celaan yang memang pahit namun mengandungi ubat yang akan merubah hidup kita menjadi lebih sempurna. Syaratnya kita mesti pandai untuk mengubah celaan itu menjadi pembakar semangat, seperti yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Islam yang berjiwa besar. Di dalam sejarah yang kita baca, jika kita ingin memiliki jiwa besar setara mereka, maka kita pasti melakukan sebagaimana yang telah mereka lakukan. Mudah-mudahan kisah yang kita bacakan pada pagi ini memberikan manfaat dan kebaikan untuk kita bersama, insya-Allah. Akhir sekali, satu kata-kata yang disebut oleh Al-Imam Allahumma Ibrahim Al-Khawwas yang wafat pada tahun 291 Hijrah. Dia kata, sesiapa yang meninggalkan keinginan nafsu namun ia tidak merasakan kelazatan balasannya di dalam hati, itu petanda ia tidak jujur di dalam meninggalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita, memelihara kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua, seterusnya memasukkan kita semua ke dalam syurganya nanti, insya-Allah taala. Yang baik daripada Allah taala, mohon maaf salah silap, kasar bahasa, segala kelemahan dan kekurangan daripada diri saya sendiri. Aqul qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah.